Buletin Didik 13 Jun bersama saya Fazilah Niarun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah 22 tahun menumpang di SK Sungai Padas, SMK Libaran akan mula beroperasi di bangunan sendiri bermula 1 Julai nanti. Berita gembira itu dikongsikan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin yang merasmikan bangunan sekolah itu hari ini. Datuk Dr. Razzie berkata beliau melihat wajah kegembiraan warga SMK Libaran yang tidak lagi perlu berkongsi fasiliti sejak tahun 2000. Tambah beliau, pembinaan SMK Libaran yang diluluskan pada 2016 antara projek sakit dan terbengkalai sejak 2019. Atas usaha KPM, pembinaan sekolah itu dipercepatkan bagi memberi kemudahan pendidikan yang lebih baik kepada penduduk sekitar. Kemudahan asrama juga akan disediakan di sekolah ini bagi memudahkan pelajar yang tinggal jauh dan kerja pembinaannya akan dimulakan tidak lama lagi. SK Sungai Padas akan memulakan persekolahan satu sesi setelah murid SMK Libaran berpindah ke premis baru. Ini bagi memberi lebih keselesaan kepada warga SK Sungai Padas. Datuk Dr. Razzie turut berkongsi antara tumpuan KPM pada masa ini adalah memastikan perkara berkaitan sekolah tumpang termasuk di Sabah dapat diselesaikan demi kesejahteraan pendidikan murid. Dalam pada itu, program agroindustri yang ditawarkan oleh College Vocational KV mempunyai potensi yang cukup besar untuk diteroka. Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pemerkasaan program pertanian di College Vocational mula menampakkan perkembangan positif dengan menumpukan kepada pertanian bernilai tinggi. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau menyatakan rasa yakin bahawa program agroindustri yang ditawarkan di College Vocational mempunyai potensi yang cukup besar untuk diteroka sekaligus membuktikan kebolehpasaran bidang itu. Dalam lawatan kerjanya di Sabah, beliau berkesempatan melawat College Vocational Lahad Datu. Antara program pertanian yang ditawarkan di KV ini ialah ternakan ruminan serta ternakan poultry dan tanaman, termasuk program bioteknologi bagi pengambilan akan datang. Selain itu, Datuk Dr. Razzie turut berkongsi pengalaman melakukan aktiviti night walk di Rainforest Discovery Centre, Sandakan. Beliau turut mengingatkan masyarakat untuk menghargai keunikan khazanah hutan hujan tropika serta keunikan alam agar dapat dinikmati generasi akan datang. Ke arah melestarikan alam sekitar, 15 murid daripada pelbagai buah sekolah di Langkawi turun padang menyertai program penanaman bakau di Kilim Kars Geoforest Park. Ia bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia dan Karnival Langkawi Geopark 2022 yang berlangsung sepanjang bulan ini. Program dianjurkan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Kehadiran murid diiringi pihak waris dan guru sekolah terlibat yang turut sama menanam pokok bakau. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Ibrahim memuji inisiatif itu dan melihatnya sebagai usaha melestarikan alam sekitar sejak di awal usia. Ia serentak dengan pelancaran rakan alam sekitar yang melibatkan golongan belia bersama kumpulan pelajar. Dan hari ini saya gembira dan bangga yang kita ada pelajar-pelajar sekolah rendah hari ini yang turut serta dalam program kita. Ini maknanya penanaman semangat ataupun pembudayaan di peringkat awal yang kita terapkan nilai-nilai kelestarian sekitar ini di peringkat awal lagi. Dan saya yakin yang pelajar-pelajar ini mempunyai semangat yang itu. Kumpulan murid pastinya teruja kerana diberi peluang menanam pokok bakau. Melalui inisiatif pemeliharaan dan penanaman semula hutan paya bakau, masalah kepupusan populasi pelbagai spesies hidupan air tawar turut dapat diatasi dalam jangka panjang. Terima kasih diucapkan kepada LADA kerana menganjurkan program ini. Saya berasa gembira kerana berpeluang untuk menyertai program ini dan saya dapat memberi sumbangan kepada alam sekitar. Saya akan terus menyertai program yang bermakna ini. Saya dapat belajar cara untuk menanam pokok bakau Dan kepentingan untuk menjaga alam sekitar.
Tuntung dan kura-kura walaupun seakan sama, fizikalnya berbeza. Tuntung lazimnya tinggal di perairan air tawar dan mempunyai muncung dan leher yang panjang. Habitat spesies ini banyak ditemui di Mukim Bota yang terletak di daerah Perak Tengah sehingga diwujudkan Pusat Konservasi Tuntung pada tahun 1970 untuk mengelakkan kepupusan. Bagi memastikan generasi hari ini menghargai spesies ini, Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Bota mengambil inisiatif mengetengahkan tuntung sebagai ikon Mukim Bota. Antaranya menghasilkan kraft seramik berbentuk tuntung yang dihasilkan pelatih golongan kurang upaya OKU. Menurut Penyelaras Pembangunan Kemahiran Komuniti, Syed Abdul Rahman Syed Ngah, usaha ini turut mendapat kerjasama Perbadanan Kemajuan Kraft Negeri Perak dan Universiti Teknologi Mara Cawangan Seri Iskandar. Yang kita rasa seronoknya bila tuntung ni bola sepanjang Sungai Perak dari cenderung sampai ke Trintan, dia naik di Bota. Maka ini yang kita cuba naikkan, kata orang di PDK Bota ni. Selain kita menjana pendapatan, kita juga nak menarik pelancong supaya melihat bahawa tuntung ni merupakan produk daripada Bota sendirilah. Kemahiran ini amat penting buat golongan ini kerana ia merupakan terapi kemahiran motor tangan. Bukan itu sahaja, menerusi program pembangunan kemahiran komuniti di bawah skim penjana, 10 pelatih dipilih untuk menghasilkan produk kraft yang turut memberi pendapatan sampingan. Untuk pelatih dewasa ni kami bagi dia bermain dengan tanah sebagai sensori dia untuk motor halus, untuk pergerakan otot-otot tangan dia. Pembikinan seramik ni memang dapat membantu lah. Ya, dapat membantu untuk proses pelatih itu sendiri untuk penggunaan tangan. Susah tak nak buat ni? Buat kono. Kono. Tak susah. Muka yang saya buat. Dia buat, nak buat. Senang buat. Nak buat. Selain seramik tuntung, mereka turut menghasilkan kraft lain seperti pasu, cawan dan pelbagai lagi barangan berasaskan seramik. Hasil jualan membantu PPDK Bota menjana pendapatan bagi menguruskan pusat tersebut. Bagi memperkasa serta memartabatkan lagi bidang pendidikan, latihan kemahiran dan vocational TVET, Kementerian Sumber Manusia KSM merancang untuk menjayakan pelbagai pertandingan peringkat kebangsaan tahun ini. Ini termasuk penglibatan peserta negara ke peringkat antarabangsa yang bakal memberi manfaat kepada agenda pembangunan tenaga mahir negara. 22 calon peserta dan 22 pakar negara setiap bidang kemahiran dijadual menyertai World Skills Competition WSC ke-46 di Shanghai pada 12 hingga 17 Oktober ini. Inisiatif program persediaan lain juga dirancang termasuk latihan pusat serta penyertaan dalam pertandingan kemahiran peringkat antarabangsa seperti Asia Pacific Best Practice Marathon dan Australia Global Skills Challenge. Setiap kali ada pertandingan di peringkat antarabangsa, peserta daripada Malaysia akan menyertai pertandingan World Skills Malaysia Belia di peringkat antarabangsa ini, yang mana sekretariatnya yang diketuai oleh SIAS ini dan juga Majlis Pembangunan Kemahiran Malaysia akan menyusun peserta-peserta yang kita akan bawa ke pertandingan di peringkat antarabangsa di Shanghai nanti. Manakala di peringkat kebangsaan, penganjuran World Skills Malaysia Belia WSMB akan dilaksanakan tahun ini melibatkan 36 bidang kemahiran. Beliau yang juga pengerusi Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia mengalu-alukan penglibatan peserta yang berpeluang mewakili negara sekiranya cemerlang di peringkat kebangsaan. Untuk kita menyertai bermula di peringkat persekolahan dan peringkat negara dan seterusnya peringkat Asia dan dilanjutkan peringkat antarabangsa, sekiranya kita menang di peringkat-peringkat ini, maka ini adalah bertujuan bagi menarik minat pelajar mendalami bidang kemahiran dalam bentuk pertandingan bermula daripada usia yang muda.
Bagi memperkukuh usaha melahirkan belia mahir dalam bidang kemahiran, pertandingan Junior Skills Malaysia akan dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Amanah Rakyat MARA. Ia melibatkan 10 bidang kemahiran terbuka kepada pelajar berusia 16 tahun ke bawah. Penduduk orang asli Pos Balar, Gua Musang, Kelantan mengikuti kursus rawatan asas dan perubatan jangka pendek di Universiti Sains Malaysia USM, kampus Kesihatan Kubang Krian. Kursus merangkumi 3 modul iaitu perubatan asas, pergigian serta rawatan luka akan berlangsung selama seminggu bermula September nanti. Menurut Ketua Jabatan Perubatan Kecemasan Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM, Prof. Madya Dr. Syahid Farid Abdul Wahab, inisiatif ini untuk memberi ilmu rawatan dan perubatan asas. Ini bagi menjadikan 12 penduduk dari suku kaum Temea itu sebagai perawat asas untuk 800 masyarakat orang asli di pos berkenaan. Tambahnya, kursus di bawah program KPT Prihatin Komuniti Sejahtera 2022-2023 ini diharap dapat membantu masyarakat 10 kampung di Pos Balar jika berdepan kecemasan. Ia disebabkan lokasi paling jauh di pedalaman dan dikuatiri lambat menerima bantuan perubatan berbanding lokasi lain yang lebih dekat dengan bandar Gua Musang. Kursus jangka pendek yang diberikan ini memberi pendedahan kepada cara merawat luka, membuat CPR, penjagaan selepas bersalin serta pergigian. Jumlah kes baru COVID-19 bagi Minggu Epidemiologi ME ke-23 dari 5 hingga 11 Jun meningkat 0.4%. Sebanyak 11,096 kes dicatatkan berbanding 11,052 pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, purata kadar kejangkitan COVID-19 pula menunjukkan peningkatan 5.5% iaitu 0.96 berbanding minggu sebelumnya. Bagaimanapun, kes kematian pada ME ke-23 menunjukkan penurunan kepada 25 kes berbanding 26 pada minggu sebelumnya. Jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan pula menurun 10% bagi setiap 100,000 penduduk. Tanah perkuburan sering dikaitkan dengan kisah seram dan misteri. Maka tidak hairanlah jika suasana kawasan perkuburan seringkali sunyi daripada pengunjung. Namun itu bukan senarionya di kawasan perkuburan Cina di Bukit Cina, Melaka. Setiap pagi dan petang, terutamanya hujung minggu, kawasan yang menempatkan lebih 12,500 kubur di kawasan perkuburan Cina itu dikunjungi orang ramai daripada pelbagai kaum. Bukan untuk menziarahi kubur, kehadiran mereka bertujuan melakukan aktiviti riadah seperti jogging, bersenam dan berjalan di atas bukit setinggi 51 meter. Selain kualiti udara yang bersih dan segar, orang ramai juga boleh melihat keindahan panorama Bandaraya Melaka. Kewujudan trek jogging sepanjang hampir 3 km yang disediakan kerajaan negeri memudahkan kaki jogging. Soal takut tidak timbul buat mereka meskipun di kawasan yang dipenuhi kubur berusia ratusan tahun. Itu kubur itu memang tak ada masalah. Mana-mana Sakira, Cina, Melayu, India kubur memang tak ada masalah. Kita lali kita tak kacau ya. Sini tempat bersih okeylah, lagi keselamatan pun okey juga. Jadi sini mungkinlah tak berapa panas sangat, pokok banyak. Turut seiring berada di sini, lebih 100 ahli Persatuan Jogging Melaka PJM. Bukit Cina ni antara satu-satunya kawasan rekreasi yang terawal lah, di mana daripada dulu ramai masyarakat di Melaka ni memilih Bukit Cina ni sebagai tempat untuk beriadah, kerana tempat dia ni tak ada kenderaan, tidak ada asap lah, dan dia berada dalam kedudukannya agak tinggi,
di samping udaranya baik, kita kekalkan dengan situasi yang seperti ini kerana dia mengamalkan alam semula jadi. Ini sudah jadi sinonim pada semua penggemar-penggemar jogging kat sini. Dan kita tak minat sekiranya kalau kerajaan Melaka cuba upgradekan kawasan ini kerana banyak kawasan-kawasan yang di-upgrade itu boleh di tempat lain. Syarikat Jepun Kawasaki mencipta sebuah model robot kambing yang boleh ditunggangi manusia. Dinamakan Bex, sempena nama spesies kambing gurun Ibex yang diperkenalkan dalam satu acara pameran di Tokyo baru-baru ini. Menurut Kawasaki, Bex dibina untuk membantu golongan warga emas, terutamanya petani. Ia dikatakan mampu menampung beban sehingga 100 kg. Bentuk badannya juga direka bagi membolehkan tunggangan yang selesa. Selain itu, ia turut dilengkapi dengan unit kamera yang mampu membantu manusia dalam kerja-kerja seperti pemantauan ladang tanaman. Robot prototipe ini dibangunkan oleh jurutera yang telah berkecimpung dalam projek Robust Humanoid Platform yang digelar sebagai Kalido sejak 2015. Hampir 30% populasi di Jepun berusia 65 tahun ke atas dan ia dijangka meningkat untuk tempoh beberapa dekad. Seiring namanya, Jurassic World Dominion mendominasi carta pecah panggung hujung minggu lalu. Di Amerika Syarikat, Dominion menjana kutipan tiket $143 juta pada tayangan hujung minggu pertama. Di peringkat antarabangsa termasuk Malaysia pula, ia meraih $245.8 juta sejak mula ditayangkan awal bulan ini. Secara keseluruhan, filem lakonan Chris Pratt, Bryce Dallas Howard dan Sam Neill ini telah mengutip hampir $390 juta. Bagi tayangan domestik, mengikut data intelligence, sekitar 10.8 juta orang ke pawagam untuk menontonnya. Ia kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan penonton hujung minggu lepas. Sementara itu, Top Gun Maverick yang mencatat tambahan $50 juta daripada tayangan hujung minggu ketiga diwakili kira-kira 26% penonton di pawagam. Okey, hai. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk kita menghasilkan warna hijau melalui teknik campuran antara warna kuning dan juga warna biru. Okey, pertama sekali kita ambilkan warna asas kuning. Kemudian warna asas biru. Apabila dicampur antara warna kuning dan biru, maka terhasillah warna hijau. Contoh untuk kita menghasilkan warna bagi lukisan daun. Okey, senang bukan? Selamat mencuba. Sukan Bola Kelayakan Piala Asia 2023 bukan tugas mudah. Itu rumusan Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan-gon menentang Bangladesh esok. Namun tiada pilihan lain, Malaysia mesti menang untuk sekurang-kurangnya muncul pasukan kedua terbaik kumpulan, seterusnya mara ke pusingan akhir tahun depan. Last two games, Bangladesh they play against Bahrain and Turkmenistan. I think they are a good team in terms of team organization, in terms of not only they do defending, they try to play very good football. Even myself, it was very impressive when they regained the ball. They not put the ball away. They tried to build up smoothly approach to the goal side, try to create their own goal chance. So we will fully respect Bangladesh teams. Tetap menghormati Bangladesh meskipun menduduki ranking 188 dunia berbanding Malaysia 134. Apapun, semuanya kini terletak kepada setiap pemain untuk melakukan sesuatu yang baik untuk peminat bola sepak Malaysia dan mengharumkan nama negara.
Ketua Jurulatih Bangladesh Javier Cabrera pula tanpa berselindung mengakui kekuatan Malaysia. Namun pengendali dari Sepanyol itu mahukan kemenangan pada perlawanan terakhir kumpulan ini khas buat peminat mereka. We always aim to win. I always say the same. We always aim to win, obviously. But in order to be able to win, we need to be consistent in our way of competing. We need to be very competitive. Every single detail tomorrow is going to mean something. And Malaysia is going to come with everything. From the very first second. They are going to try to kill the match in the first 10 minutes. Berdasarkan ranking 5 pasukan kedua terbaik selepas 2 perlawanan, agak membimbangkan kerana Malaysia berada di kedudukan terakhir, manakala Thailand, Kyrgyzstan dan India masing-masing di kedudukan teratas dengan 6 mata dan Filipina 4 mata di tempat keempat. Keperkembangan bola sepak Piala Asia bawah 23 tahun, harapan Vietnam selaku wakil Asia Tenggara ke separuh akhir tidak kesampaian. Pada aksi suku akhir, Vietnam tewas 0-2 kepada Arab Saudi. Vietnam lebih dahulu mencemaskan Arab Saudi dengan beberapa percubaan bahaya. Namun penguasaan Arab Saudi selepas itu sukar lagi dibendung Vietnam apabila lawan membuka jaringan 4 minit sebelum rehat menerusi Motep Al-Harbi. Aksi babak kedua, Vietnam cuba bersaing ketika Arab Saudi menggandakan asakan. Dan minit ke-65, Arab Saudi melebarkan kedudukan hasil tandukan jarak dekat Firas Al-Buraikan. Peluang Vietnam bangkit kian sukar apabila penjaga gol Quan Van Chuan dilayangkan kad merah pada minit ke-78. Pada aksi separuh akhir Rabu ini, Arab Saudi akan menentang Australia. Sementara itu, impian Korea Selatan mempertahankan kejuaraan lebur apabila mudah dijinakkan Jepun pada satu lagi aksi suku akhir. Gol sepakan percuma Jepun menerusi Yuito Suzuki pada minit ke-22 nyata merentap semangat Korea Selatan. Selepas rehat, Jepun meneruskan penguasaan dan menambah gol kedua minit ke-65 menerusi susulan pantas Mao Hosoya. Semangat Korea Selatan terus luntur apabila Suzuki sekali lagi meledak pada minit ke-80 untuk kemenangan 3-0 Jepun. Pada aksi separuh akhir nanti, Jepun akan menentang tuan rumah Uzbekistan. Mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan keindahan ladang bunga gladiolai yang diusahakan oleh sebuah keluarga di Australia. Saya Fazlani Harun, salam hormat. Assalamualaikum.